skincare RM20. Bawah RM20. Boleh pakai ke tak berbaloi ke tak berkesan ke tak selamat ke tak Kita bincang dalam video kali ini. Kalau ada kemampuan, pastinya semua orang naklah produk yang mahal-mahal have tu kan, ya. Tapi kadang-kadang kita ni kemampuan tu dia terhad. Jadi kita perlulah pilih benda-benda yang lain, ya. Ataupun kita panggil yang lebih murmur lah, yang lebih murah sedikit, yang lebih mampu milik. Tetapi ramai juga yang bertanya, apa sebab sesuatu barang tu, sesuatu skincare itu mahal? Apakah puncanya dia mahal? Adakah hanya kerana brand? Adakah sebab-sebab tertentu? So, let's talk about that first before kita pergi lebih mendalam tentang produk yang opposite mahal, iaitu murah. Baik, produk yang mahal biasanya number one, what makes it different adalah kualiti bahan di dalam produk tersebut. Katalah contoh, kita ambil vitamin C ada dalam sesuatu bahan produk, contoh serum. So some serum ada vitamin C, dia punya harga mungkin dalam 80, 60, 80 ringgit macam tu. Ada juga yang harga 150, ada yang 200 ringgit, ada 300 ringgit. Now, boleh jadi kualiti vitamin C dalam kedua-dua produk ini berbeza. Maksudnya sumber bahan tu berbeza. Katakanlah yang ni dia ambil lemon yang mana vitamin C tu diambil daripada lemon yang mana tumbuh kat Malaysia lah. Yang satu lagi yang brand mahal tu tadi, dia punya lemon tumbuh kat Nun di atas pinggir pergunungan gitu kan. Kemudian dibaja lagi dengan bahan-bahan yang berkualiti tinggi. So hasil lemon itu berbeza berbanding lemon yang produk yang satu lagi. So itu boleh jadi satu kemungkinan. Sebabnya ramai orang kadang-kadang dia menuduh produk mahal tu alah dia punya drama je, mahal-mahal macam tu. Sebenarnya tidak, memang ada kualiti berbeza pada bahan yang digunakan, memang ada. Itu faktor pertamalah kenapa setengah produk tu boleh jadi premium ataupun mahal. Kedua, dia punya marketing, dia punya packaging, proses dalam nak menjual produk tu pun boleh menyebabkan produk tu jadi mahal. Sebab contoh produk yang berpatutan harga ataupun murah ni tadi tak ada duta pun dia pakai. Ya, tapi produk yang mahal-mahal ni tadi dia pakai duta. Duta ni pula dikenali ramai, banyak pengaruhnya, sudah tentu membayar duta ini adalah satu bentuk kos dia lah. So bila dah pakai duta, packaging kenalah cantik. Dah pakai duta, takkan packaging dia tak berkualiti kan. Jadi packaging itu pun kenalah something yang berbaloi apabila orang yang beli tu kan rasa berbaloi bila bayar. So itu pun boleh menjadi faktor kenapa setengah produk tu harganya premium ataupun mahal. Ya, so mainly because of the marketing process involved in it. Ketiga, cara produk itu dibuat ataupun formulanya. Ini mungkin ramai orang tak tahu, tapi mungkin juga ramai yang tahulah. So ada formula ni ready made tau. Maksudnya orang yang nak buat produk tu kan, dia boleh pergi ke satu pengeluar penghasil produk ataupun some people call lab lah yang mana dia dah ada formula dia. Cuma dia tukar-tukar packaging, jadilah satu produk. But there are formula yang mana selalunya brand-brand yang premium lah yang mana dia orang buat, dia orang test, dia orang letak atas kulit, dia orang uji kaji, dia orang ada lab sendiri. Proses itu memakan masa supaya dia boleh keluarkan bahan yang betul-betul ataupun produk yang benar-benar berkualiti, very premium. So that can be also the reason why certain produk itu adalah mahal. So adakah produk yang mahal lebih baik daripada produk yang murah? Jawapannya sangat bergantung kepada pertama, kemampuan. So kalau tanya pada saya, ketika mana duit saya ada lebih sikit dan saya betul-betul nak experience produk yang lebih mahal, saya belilah kan. Antara produk yang agak mahal yang saya beli adalah serum lah. Biasanya saya invest kalau nak mahal ni beli serum. So saya pernah beli satu serum L'Occitane yang harganya lebih RM200, ya, RM269 saya rasa, and dikategorikan sebagai serum yang premium. Sebab serum yang lain kita boleh dapat harga 100 ke bawah pun boleh. Yang ini RM269, somewhere like that, ya. I want to experience the serum, ya. Feedback saya adalah so good. So memang betul kemampuan lah. Tapi saya tetap pernah pakai serum yang harganya sangat-sangat berpatutan, RM55, RM60 yang mudah didapati, yang mana tak kurang hebatnya sebenarnya. Cuma
macam saya sebut tadi, bahannya, kualiti bahannya berbeza. So, boleh, tak ada masalah. Kedua adalah bergantung pada jenis kulit lah. Sebab salah satu kalau kulit orang tu sensitif kan, yang mudah alami iritasi, memang kena invest kepada produk yang formulanya memang dikhususkan untuk orang kulit sensitif. Bayangkan kita nak buat satu produk yang memang untuk kulit sensitif, kita kena test dulu dekat kulit-kulit sensitif. We want to know how the product works. So, that kind of effort untuk buat produk itu adalah perlu diterjemahkan dalam bentuk harga dia lah. Sudah tentulah kita lebih prefer lah produk yang kita kata terjamin ataupun selamat digunakan untuk kulit jenis begitu. So depend on your skin. Ada setengah skin ni macam pakai produk yang biasa-biasa pun dah nampak glowing. So tak salah juga. So tak menjadi masalah, boleh juga. Ya. Dan paling penting sekali, kena tahu kenapa kita belilah ya. Bukan kita beli semata-mata untuk menunjuk-nunjuk bahawa hey, I pakai La Mer, okay? Bukan macam tu, ya. Produk, ya, dia mesti ada manfaat semula kepada kulit. So, you must understand what your skin needs in order to buy the product. But let me just put this clear. Kita tak judge orang yang beli mahal ataupun orang yang beli murah. Kalau it works for you, that is the best. Now let's talk about skincare product yang dipanggil timbang kilo, yang dipanggil juga local, but again not all local product tu timbang kilo, dan bukan semua timbang kilo tu local lah, kena faham benda tu. So ada setengah produk yang dijual ya, yang mana dijual dengan cara menggunakan agent ataupun ada founder yang menonjolkan diri dia and directly sell to you menggunakan platform seperti social media. Memang banyak sekarang ni. Ya, tetapi saya sangat menyarankan untuk berhati-hati, terutama jika produk itu ada dua perkara. Kalau dia terlampau murah, kena hati-hati, ya. Keduanya adalah kalau dia memberikan janji-janji yang tahap tidak logik mengikut sains kulit. Gitu. Okay. So I'm giving you tips pada ketika ini. I want to give you tips macam mana untuk kita pastikan kita tak terbeli dan boleh mengelakkan diri daripada terjebak menggunakan produk yang disebut timbang kilo ataupun very low quality produk lah ya. Baik, timbang kilo ni memang dah banyak orang bincangkan lah. But 3 things that I would like to advise to you bila mana bercerita tentang produk timbang kilo. Number 1, warning sign yang paling jelas sekali adalah kalau tak ada senarai bahan. If there's no senarai bahan yang jelas dan tidak ada info lanjut tentang senarai bahan tersebut, contohlah kalau dia bagi senarai bahan tapi pergi tengok kat website dia tak ada pula senarai bahan tu, you can be a bit kita kata berhati-hatilah, be more cautious. Sangat-sangat perlu perhatikan bahawa kalau situasi mereka tak nak bagi tahu senarai bahan, something is not right there. Sebagai pengguna, anda wajib tahu apa yang diletakkan di atas kulit anda. Itu number 1 ya. Kalau ada senarai bahan, ambil satu-satu senarai bahan tu, buat periksakan di website ataupun Google search. Google pun confirm boleh jumpa. So kita tahu apa yang kita letakkan pada kulit kita. Sebelum letakkanlah, buat dululah, dah check dulu. So ini kedua ya, research the bahan. Kalau sebut pasal research ini juga, saya sangat sarankan untuk pergi check dekat laman web yang disebut NPRA. Pandai. npra.gov.my, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Wow, I pass. Dari tadi I berlatih dengan tim I tahu. Okay, right. Di mana dalam laman web ini akan disenaraikan produk-produk jenama-jenama skincare yang pernah melanggar peraturan, yang meletakkan bahan-bahan bahaya di dalamnya seperti mercury, banyak lagi lah bahan-bahan lainnya, bahan-bahan yang terlarang. Now, I also do another check. Biasanya saya juga akan check pada negara-negara jiran lah. Contoh Brunei pun, Singapore, they are quite strict bila mana tentang skincare yang ada bahan-bahan berbahaya ni. So you just go check to other country pun bagus juga ya. So kalau sebut pasal skincare, kena check. Saya kan, kalau skincare tu dah ada track record tak bagus, walaupun dia keluar produk baru, I will not buy ya. Sebab bagi saya, kulit saya ni tak boleh ditukar ganti. So I want to be extra careful. Baik. Dan yang ketiga, cara mencegah diri kita daripada terjebak memakai produk timbang kilo adalah you got it, janji palsu. Kalau ada sebut 3 hari boleh putih, 7 hari boleh glowy, gebas-gebus kulitnya, ayat dia orang memang biasanya macam itulah ya. It just doesn't work. Sebab
kitaran sel kulit kita ni secara semula jadinya untuk kulit yang normal adalah 28 hari ke 32 hari, sekitar situ. Let's take 30 days average ya. So mustahil sesuatu produk tu boleh bagi kita efek yang jelas, yang nyata dalam masa 3 hari. Memang betul kalau kita pakai satu produk, dia boleh ada efek yang bagus selepas kita pakai. But efek yang jelas macam lebih cerah, 1 toner, 2 toner sampai nampak transparent tu, ya, adalah sangat-sangat tak bagus sebenarnya untuk kulit. It is not normal, don't you think so? So, kalau jumpa produk yang beri janji-janji palsu ni, perkara pertama saya buat adalah keep quiet and go away. So, if you see produk yang mana harganya bawah RM20 dengan janji-janji palsu, dah cek bahan dia ada bahan yang berbahaya, dah pergi buat research tersenarai sebagai produk yang berbahaya, my suggestion, say goodbye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.